Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Amma ba'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keizinan untuk sama-sama kita meneruskan kehidupan kita di dunia yang fana ini dan membolehkan kepada kita untuk mencari segala bentuk amalan untuk memenuhi tapaweb, untuk meneruskan perjalanan kita ke alam yang seterusnya, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk video kali ini insya-Allah saya akan memberikan sedikit peringatan ataupun tazkirah kepada kita untuk kita usahakan bersama-sama mencari amal bersama-sama insya-Allah nanti. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini insya-Allah kita akan membincangkan berkaitan dengan melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala amat sukakan orang yang melakukan kebaikan. Sama ada kebaikan itu nampak di mata manusia ataupun tidak. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk video ini, tajuknya insya-Allah saya cuba memberi satu tajuk, iaitu jangan jemu melakukan kebaikan. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini penuh dengan pancaroba. Jadi cubalah kita didik hati kita agar ia tidak jemu untuk melakukan kebaikan. Kerana kebaikan itu merupakan suatu jalan untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala itu amatlah dekat kepada orang yang melakukan kebaikan dan kepada orang yang bersifat yang ada disebut dalam Al-Quran bersifat muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kata Allah, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang muhsinin. Baik, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut dekat kepada orang yang muhsinin. Apa itu orang yang muhsinin? Muhsinin tu siapa? Macam mana bentuk orang yang muhsinin? Baik, orang yang muhsinin ini ialah orang-orang yang melakukan kebaikan, ia benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Bak kata pepatah, kita beri tangan kanan, tangan kiri tak tahu bahawa pemberian daripada tangan kanan. Baik, tuan-tuan hormati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut beberapa ciri ataupun bentuk golongan orang-orang yang dinamakan muhsinin ini. Antaranya ialah orang yang selalu ataupun suka menyumbangkan harta mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala, menyumbangkan duit ataupun diri mereka menempuh ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 196, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan belanjakanlah apa yang ada kepada diri kamu, apa yang ada pada kamu ni, tak kiralah duit ke, tubuh badan ke, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu fi sabilillah, kerana menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan dengan bersifat bakhil. Kita sombong ini ataupun kita kedekut itu menjadikan kita itu menyumbang diri kita jatuh kepada lembah kebinasaan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahsinu, baikilah
kerana sebaik-baik segala usaha dan perbuatan kamu itu, sesungguhnya orang Allah Subhanahu wa taala itu mengasihini orang yang muhsinin. Allah sebut, Allah suka, Allah kasih kepada orang yang muhsinin. Dan antara ciri lain yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, iaitu ciri-ciri orang yang muhsinin itu, orang-orang yang muhsinin itu ialah orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang suka maafkan kesalahan orang lain itu, nama dia juga dimasuk dalam golongan orang-orang yang muhsinin. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 134, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan kata Allah, orang-orang yang menahan kemarahannya. Jadi dia bila nak marah, dia tahan marah dia. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Yang pertama, Allah sebut orang yang dia bila nak marah, dia tahan. Dan golongan yang kedua ialah dia suka memaafkan orang lain. Dan Allah sebut, dan ingatlah Allah mengasihani orang-orang yang membuat perkara-perkara yang baik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan calon utama untuk menjadi orang-orang yang mendapat rahmat Allah dari kalangan orang-orang yang muhsinin ini ialah orang-orang yang muhsinin itu adalah ciri orang-orang yang bertakwa, yang mana jiwanya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam surah Al-Maidah ayat 93, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summattaqaw wa amanu, summattaqaw wa ahsanu, wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka tetap bertakwa dan membuat kebajikan, kerana Allah Subhanahu wa taala mengasihani orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, kita dalam musim pandemik yang melanda negara kita ini, marilah kita sama-sama tanpa rasa jemu, kita cuba mencari orang-orang yang ditimpa kesusahan. Bantulah mereka. Janganlah jemu kita melakukan kebaikan. Di samping bersama-sama kita mendoakan Allah Subhanahu wa taala supaya menerima amal kebajikan kita. Mudah-mudahan amal kebajikan kita ini mendapat redha Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat tempat di syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bersempena dengan Hari Raya Korban yang kita akan tempuhnya sehari dua lagi, insya-Allah, di 9 Zulhijjah, sebelum kita sembahyang raya di 10 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, hari yang 9 Zulhijjah itu ialah hari Arafah. Marilah sama-sama kita melakukan amal kebajikan pada hari Arafah itu, kerana Nabi SAW menyebut bahawa hari Arafah itu mempunyai kelebihan yang sangat-sangat banyak. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada hari Arafah ini kita berpuasa di hari Arafah bersama-sama, kerana Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, Siyamu yaumil Arafah akhtasibu 'ala Allah an yukaffiru as-sanah allati qablah was-sanata allati ba'dah. Kata Nabi SAW, Siyam yaumil Arafah ini, puasa pada hari Arafah ini, aku harap, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosanya tahun sebelum itu dan tahun selepas itu. Hadis ini riwayat daripada Imam Muslim. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari Arafah juga marilah sama-sama kita melakukan amal zikir yang banyak. Di samping zikir-zikir yang terbaik, Nabi SAW ada menyebut dalam sebuah hadis berkaitan dengan zikir pada hari Arafah ataupun tasbih pada hari Arafah, iaitu Nabi SAW menyebut zikir yang terbaik pada hari Arafah ialah La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, marilah sama-sama kita mengamalkan apa yang baik
Semoga kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat tingkatan syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Baik, rasa itu saja berkaitan dengan peringatan ataupun tazkirah yang saya boleh sampaikan. Marilah kita amalkan bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.